إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Assalamualaikum dan hai semua, saya Ninur Akira Nabiha dan saya akan membongkarkan tentang gunung bersejarah iaitu Gunung Berapi Tambora. Bila kita dengar tentang gunung berapi, semestinya kita teringat akan gunung berapi Krakatau yang mempunyai letusan teramat besar. Tetapi anda semua salah, kerana ada yang lebih besar letusannya iaitu letusan Gunung Berapi Tambora. Tambora ini mempunyai 2,850 meter bersamaan dengan 9,350 kaki. Tidak terlampau tinggi jika nak dibandingkan dengan gunung-gunung yang berada di Pulau Jawa. Tetapi anda jangan percaya, yang sebenarnya adalah Tambora mempunyai ketinggian mencecah 4,200 meter, lebih tinggi daripada gunung-gunung lain. Kenapa pada awalnya saya menyebutkan 2,800 meter dan sekarang saya menyebutkan bahawa ketinggian itu adalah 4,200 meter? Ini disebabkan kerana 2,800 meter itu hanyalah sisa-sisa Gunung Tambora selepas terjadinya letupan yang teramat besar. Bayangkan hilangnya ketinggian itu. We know that yang letupan itu sangatlah dahsyat yang terjadi pada tahun 1815. Baiklah, di sini ada 5 fakta yang mengejutkan untuk anda semua ketahui. Fakta yang pertama adalah letusan ini pernah terjadi pada tahun 10 April 1815. Letusan Gunung Tambora ini dianggap seperti bunyinya sebuah meriam. Fakta yang kedua, skala letusan Gunung Tambora adalah mencecah sebanyak 7B, iaitu agak tinggi jika kita lihat catatannya. Fakta yang ketiga, letusan Gunung Tambora sekaligus memusnahkan 3 buah kerajaan, iaitu kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Tambora, yang kedua Kerajaan Pekat dan yang ketiga adalah Kerajaan Sanggar. Fakta yang keempat, letusan Gunung Berapi Tambora ini pernah mencipta lubang kawah yang terbesar di dunia, berdiameter sekitar 6 hingga 7 km dan kedalamannya adalah 1,4 km. Letupan ini 171,000 kali lebih dahsyat daripada bom atom yang diletupkan di Hiroshima dan juga Nagasaki. Fakta yang kelima, letusan ini pernah mempengaruhi iklim dunia kerana tinggi letusan mencapai 100 fera, iaitu 43 km. Disebabkan oleh angin, abu daripada gunung berapi itu bertaburan ke seluruh dunia dari 1 minggu hingga ke 2 minggu selepas terjadinya letusan. Selepas kejadian tersebut, pada tahun 1816 boleh dikatakan tahun tanpa musim panas di Eropah dan juga Amerika. Ini sekaligus menyebabkan terjadinya bencana kelaparan di sana. Letusan gunung berapi ini telah mengorbankan jiwa yang sangat besar, iaitu
lebih 71,000 orang yang telah meninggal dunia. Pada tahun 1907, penduduk mulai tinggal di kawasan Gunung Tambora untuk bercucuk tanam. Saya pernah baca satu artikel di mana penduduk di situ mengatakan jika Tambora tidak meletus, sekitar Gunung Tambora tidak akan menjadi sesubur itu. Untuk pengetahuan anda semua, lava daripada gunung berapi itu sebenarnya dapat menjadikan tanah yang subur, dan disebabkan itulah mereka jadikan peluang itu sebagai peluang untuk mereka bercucuk tanam. Tentang aktif ataupun tidak Gunung Tambora ini kita tidak ketahui. Ada yang mengatakan masih aktif dan ada juga yang kata tidak aktif. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana gunung berapi yang berbahaya itu adalah gunung berapi yang diam sifatnya. Bak kata pepatah, diam-diam ubi berisi. Okay, hai, Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak share sikit ataupun saya nak kupas sikit tentang wildlife tourism di Afrika. Afrika adalah benua yang luas dengan negara-negara yang paling pelbagai di dunia. Afrika ni adalah daya tarikan pelancongan yang berkembang dengan sendirinya. Okay. Antara senarai tarikan pelancongan terbaik di Afrika adalah Taman Nasional Serengeti di Tanzania. Bila orang fikir pasal Afrika, mesti diorang ingat pasal haiwan liar, pasal taman safari. Okey, taman ni dianggap mempunyai populasi singa terbesar di Afrika. Sebab kenapa? Okey, sebab banyaknya spesies mangsa. Okey, lebih daripada 3,000 singa ataupun hidup di ekosistem ini. Okey, taman ni merupakan kawasan yang dilindungi sejak tahun 2005 bersama dengan Reserve Nasional Masai Mara Afrika. Okay, taman ni berkeluasan sekitar 14,750 km persegi. Okay, taman ni sangatlah luas dan boleh menempatkan berpuluh ribu ekor haiwan dalam satu-satu masa. Okay, ia juga menjadi habitat asal kepada kebanyakan haiwan di situ, dan ada juga haiwan yang menjadikan taman ni sebagai tempat mereka bermigrasi ataupun berpindah. Taman ni didirikan pada tahun 1951 dan dikelola oleh pihak berwajib Taman Nasional Tanzania. Okey, untuk makluman, pada setiap tahun hampir 350,000 pengunjung yang akan hadir ke taman ni untuk berinteraksi ataupun melihat secara lebih dekat semua haiwan yang ada di situ. Karnivor lain yang hidup ataupun yang tinggal di Afrika adalah cheetah. Bila cheetah ni dia banyak dilihat sebab banyaknya gazelle, iaitu sekitar 3,500 yang berbintik, 2 spesies serigala emas Afrika, 7 spesies luwak, 2 spesies berang-berang. Mamalia lain termasuk adalah seperti primata, babun kuning dan zaitun, monyet patas, monyet vervet, kolobus hitam putih juga banyak dilihat di hutan galeri Sungai Grumeti. Reptilia lain termasuk buaya Nil, kura-kura, ular sawah Afrika, mamba hitam, kobra hitam juga dilihat banyak di kawasan Afrika ini. Di Afrika ini terdapat ekspedisi antarabangsa dan ekspedisi Zegram yang menawarkan beberapa lawatan yang mendalam untuk menerokai ataupun menjelajah taman hidupan liar dengan secara mendalam. Musim sejuk dari bulan Julai hingga Oktober adalah waktu yang terbaik untuk berkunjung ke sini. Ini adalah musim puncak dan harga tiket untuk masuk ke Taman Serengeti di Tanzania ini akan menjadi lebih mahal daripada yang biasanya.
Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau kita tengok pada fenomena astronomi iaitu aurora, aurora ni dia sebenarnya satu fenomena cahaya terang yang kita dapat tengok dekat langit pada waktu malam. Aurora ni bentuk dia macam lampu yang kena tiup tu tau. Aurora ni juga dia berjarak 9 km sehingga 1000 km daripada permukaan bumi. Fenomena ni dia cuma berlaku dekat bahagian kutub utara dan juga kutub selatan sahaja. Dekat bahagian kutub utara, korang tahu tak kita panggil aurora ni as apa? Yes, kita panggil aurora dekat kutub utara as aurora borealis dan dekat kutub selatan kita panggil aurora ni as aurora australis. Jadi, kita as rakyat Malaysia, kita tak mampu untuk tengok aurora dekat langit Malaysia disebabkan oleh kedudukan negara kita ni betul-betul dekat atas garisan khatulistiwa, menyebabkan mana-mana partikel yang bercas yang masuk ke atmosfera di atas garisan khatulistiwa akan dibawa sama ada ke kutub utara ataupun kutub selatan oleh medan magnet bumi. But, if partikel bercas tu dia terlalu laju ataupun ada tenaga yang sangat tinggi, partikel bercas ni dia masih mampu untuk tembus medan magnet bumi di khatulistiwa dan berlanggar dengan molekul gas dekat atmosfera. Tapi, warna aurora ni dia sangat malap. Jadi, ia akan menyebabkan aurora ni just mampu disaksikan dalam keadaan yang sangat gelap sahaja. So, dalam keadaan Malaysia yang makin maju ni, cahaya dekat kota besar menyebabkan aurora ni dia susah nak tengok sekiranya ia berlaku di langit khatulistiwa. Sebelum tu, korang tahu tak? Sebenarnya, aurora ni dia kurang aktif pada musim panas dan juga pada musim sejuk. So, waktu yang dianggarkan terbaik untuk kita ke spot-spot aurora adalah pada musim luruh ataupun musim bunga. Maksudnya dekat sini bukan nak kata musim panas ataupun musim sejuk ni terus tak nampak terus aurora ni. Ada kemungkinan dia akan nampak sebab pada musim panas dan musim sejuk ianya hanya kurang aktif, bukan tak aktif. So, setiap tahun kejadian aurora ni dia tak akan berlaku pada bulan yang sama atas faktor-faktor saintifik dan juga faktor alam. Jadi kita mungkin tertanya, dekat negara mana menjadi spot terbaik untuk kita saksikan aurora ini? So, yang pertama adalah Kanada. Kanada ni actually salah satu negara yang menjadi spot terbaik untuk kita lihat aurora. Antaranya dekat Ontario, sebuah lokasi yang terletak jauh daripada kota yang sibuk, padat dan jauh daripada orang ramai. Selain itu juga, aurora ni dia dapat disaksikan di Yukon yang terletak di sebelah paling barat Kanada. Jadi, waktu yang dianggarkan terbaiklah untuk kita saksikan aurora sama ada dekat Ontario atau Yukon yang saya sebutkan adalah sekitar bulan November sehingga Mac. Selain daripada Ontario dengan Yukon, korang boleh juga tengok aurora ni kalau nak tengok dekat Kanada ni, dekat Northwest Territories, Alberta, Manitoba dan juga British Columbia. Yang kedua, di Sarisalka, Finland. Menariknya dekat sini, kita dapat lihat keindahan aurora tu selama 200 malam dalam setahun. Setahun kita ada 365 atau 366 hari 366 hari malam macam tu lah kan. Lebih kurang lah macam tu. So, kita bolehlah tengok aurora ni selama 200 malam daripada 365 malam atau 366 malam. So, lama kan?
Jadi, waktu yang dianggarkan terbaik untuk kita saksikan aurora dekat Sarisalki, Finland ni adalah sekitar pertengahan bulan Ogos sehingga April. Yang ketiga, kota Reykjavik, Iceland. Dikatakan dekat sini adalah tempat penyaksian aurora antara yang terbaik. Sebab dekat sini pemandangannya sangatlah indah dan tak ada sebarang pencemaran ataupun construction lah. Jadi, waktu yang dianggarkan terbaik untuk kita saksikan aurora di kota Reykjavik, Iceland adalah sekitar bulan Oktober sehingga Mac. Selain daripada kota Reykjavik, Iceland, kita juga boleh tengok aurora di Iceland ni, di Portsmouth, North Island dan juga Westport. Yang keempat, kota Tromsø, Norway. Norway adalah tempat terbaik untuk menyaksikan aurora berbanding di negara lain. Best of the best gitulah. Cuaca dekat kota Tromsø ni dia sangat sejuk. Sebab kota ni dia berada hampir dengan lingkaran Arktik, iaitu kutub utara. So, aurora dekat Norway ni dikatakan dapat dilihat 2 kali sehari, iaitu pada jam 6 petang sehingga 1 pagi. So, dalam waktu tu, dalam pukul 6 petang hingga 1 pagi tu, dia akan berlaku 2 kali. So, waktu yang dianggarkan terbaik untuk kita saksikan aurora dekat kota Tromsø, Norway ni adalah sekitar akhir bulan September, Oktober, Februari dan juga Mac. Yang kelima, pergunungan Alaska. Alaska merupakan tempat terbaik di Amerika Utara untuk kita saksikan aurora. So, waktu yang dianggarkan terbaik untuk kita saksikan aurora di pergunungan Alaska adalah sama ada pada bulan Ogos ataupun April, iaitu apabila malam tu lebih panjang daripada siang. Dalam kata lain, kita hanya boleh menyaksikan aurora ni pada langit yang betul-betul gelap sahaja. So, sebenarnya macam mana aurora ni boleh terjadi? Aurora ni sebenarnya dia terjadi disebabkan oleh matahari. Matahari ni dia terdiri daripada hidrogen 92.1% dan helium 7.8%. Matahari ni adalah bintang yang bertindak sebagai power plant yang terbesar di dalam sistem solar kita. So, kepanasannya juga, kepanasan matahari tu boleh mencapai sehingga 14 juta darjah Celsius. Matahari ni dia ada kitaran solar sendiri sama seperti bumi dan juga planet-planet lain. Kitaran solar ni biasanya lanjut sehingga 11 tahun. Kemudian dia akan ulang balik kitaran ni. Jadi selama 11 tahun ni ada masa matahari tu aktif dan ada masa matahari ni pasif. So, bila matahari ni aktif, kita boleh tengok dekat matahari tu ada banyak gelungan api, ada banyak prominence, ada banyak sunspot. Dan bila matahari ni tengah pasif, benda-benda ni ada juga, cumanya dia kurang. So, masa yang terbaik untuk kita lihat aurora sama ada dekat kutub utara ataupun kutub selatan ni adalah ketika matahari sedang aktif. So, macam mana nak tahu matahari ni aktif atau pasif? Kita boleh cek di laman web seperti spaceweather.com untuk kita lihat waktu-waktu matahari aktif dan juga waktu-waktu matahari pasif. So, matahari ni dia ada medan magnet dia sendiri sama macam bumi dan planet-planet lain. Medan magnet matahari ni bila dia terlampau kuat dekat satu-satu tempat dekat matahari tu, dia akan tertolak macam terkeluar daripada matahari. So, fenomena ni dinamakan solar storm ataupun ribut suria. Pada permukaan matahari akan adanya sunspot bila medan magnet ni terkeluar. So, bila medan magnet ni terkeluar, plasma atau gas-gas atau ion-ion atau medan magnet yang ada dekat matahari ni dia akan terkeluar menghasilkan macam percik api. So, plasma ni atau medan magnet ni akan menghasilkan satu bentuk seperti macam rubber band. Kemudian rubber band ni dia akan berpusing dan akhirnya terputus sehingga dia menuju ke bumi. So, bila medan magnet ni dia terkeluar ataupun terputus daripada matahari, inilah kita namakan solar wind ataupun angin suria. Buat pengetahuan korang, plasma ni dia bergerak selaju 8 juta kilometer per jam. Jadi, selepas 6 jam, plasma ni dia akan tempuh planet Mercury dulu. And then, lepas 12 jam, plasma ni dia akan tempuh planet Venus. And after 18 jam, baru plasma dia akan tiba ke bumi. So, bumi kita ni pun ada medan magnet sendiri. Medan magnet ni sebenarnya lindung kita daripada solar wind yang datang. Jadi, kalau bumi ni tak ada medan magnet, bila solar wind hantar bumi kita manusia ni boleh terdedah pada kanser dan juga DNA kita ni boleh rosak. Jadi, disebabkan kita ni ada medan magnet yang melindungi bumi, solar wind ni dia akan menghantar medan magnet bumi kita instead of terus menghantar bumi. So, matahari ni dia menyeluruh.
So solar wind ni atau plasma ni dia akan jadi macam terlampau banyak sudut awak. Tapi tak semua sudut benda-benda bumi ni akan dihentam. So hanya kutub utara dan kutub selatan saja yang akan dihentam. Jadi bila partikel daripada solar wind iaitu plasma ni menghentam medan magnet bumi, dia akan bergabung dengan gas-gas yang ada dekat atmosfera bumi. So kalau partikel plasma ni bergabung dengan oksigen, aurora yang kita akan nampak adalah aurora berwarna merah ataupun berwarna hijau. Kalau partikel ni bergabung dengan nitrogen, aurora yang kita akan nampak ni adalah aurora berwarna biru ataupun ungu. Korang tahu tak, sebenarnya kan kehidupan alam kita ni semua ada merasakan macam bunyi, termasuklah aurora. Aurora ni dia ada macam-macam jenis bunyi, depends lah on cuaca pada hari tu dan keaktifan aurora pada malam tu, dan macam-macam lagi sebab saintifik yang mewujudkan bunyi aurora tu. Dikatakan semakin aktif aurora tu semakin kuat bunyinya. Menariknya, tak semua orang boleh dengar bunyi aurora. Jadi, jom kita dengarkan alunan aurora. Saya akan menceritakan sebuah pulau yang bernama Pulau Scillas, iaitu pulau itu merupakan sebuah pulau yang terletak di sebelah timur Kenya dekat Madagaskar. Pulau Scillas adalah permata tersembunyi di Lautan Hindi dan sering tidak diketahui oleh mata dunia. Sekilas pandang, kepulauan yang menakjubkan itu kelihatan seperti mimpi, fantasi, lukisan yang mencipta mengingati kita akan imajinasinya. Inilah keindahan syurga yang tidak tercemar di bumi ini. Alam semula jadi mempunyai kelebihan di sini. Scillas adalah pakej lengkap keindahan, kedamaian dan rekreasi, keselesaan dan penginapan mewah. Trap pengalaman untuk semua jenis pelancong, flora dan fauna yang pelbagai dan jarang berlaku. Budaya yang fleksibel, semua bercampur dengan cuaca Scillas yang menakjubkan, dan bahagian yang terbaik ia masih dalam keadaan murni dan tidak diterajui, menjadikannya tambahan yang luar biasa untuk senarai destinasi. Untuk pengetahuan semua, Scillas adalah sebuah negara Afrika di Lautan Hindi, sebuah negara kepulauan yang cantik yang bermaksud rantai atau kumpulan pulau. Di Scillas terdapat 3 jenis pulau yang berasaskan granit yang sering ditunjuk sebagai granitic Scillas, pulau-pulau karang dan pulau karang yang dibangkitkan. Kebanyakan kepulauan di Scillas ini didalami ataupun orang panggil ramai adalah rizab alam semula jadi. Kawasan ini dibahagikan 2 wilayah, kumpulan granit pulau juga dikenali sebagai pulau dalam dan pulau karang, juga dikenali sebagai pulau-pulau luar. Pulau Scillas ini merupakan simpanan bayu yang dilindungi dan merupakan rumah kepada penduduk kura-kura gergasi yang besar yang boleh mencapai berat sehingga 250 kg. Ia hanya menaiki bot selama 20 minit dan Praslin dan telah mengambil tempatnya di antara tempat-tempat yang paling indah untuk dikunjungi di Scillas apabila pelancong ingin bercuti dan sebagainya. Mengambil tempat di antara tempat-tempat yang paling indah untuk dikunjungi di Scillas kerana populasi kura-kura gergasinya, tanah berwarna merah yang unik dan pokok bakau dan tumbuh-tumbuhan semula jadi, antaranya ialah kacang koko. Masa yang terbaik untuk melawat Scillas untuk melihat kura-kura gergasi di Keris adalah pada bulan Februari, Julai dan Ogos. Antaranya bulan-bulan ataupun tarikh tersebut, which is Februari dan Julai ini adalah tempat ataupun paling banyak kunjungan lah daripada pelancong-pelancong kerana Pulau Scillas ini merupakan pulau kura-kura. Jadi bila pelancong datang, mereka akan tertarik dengan kura-kura. Tidak seperti destinasi pelancongan yang dikomersialkan, alam semula jadi mempunyai kelebihan di sini. Scillas adalah pakej lengkap keindahan, kedamaian dan rekreasi, keselesaan dan penginapan mewah, trap pengalaman untuk semua jenis pelancong, flora dan fauna. Meniup makanan, gastronomi, budaya yang fleksibel, semua bercampur dengan cuaca Scillas yang menakjubkan, dan bahagian yang terbaik ia masih dalam keadaan murni dan tidak diterajui, menjadikannya tambahan yang luar biasa untuk senarai percutian anda.
Nama Sisles cukup sinonim dengan bangsa Melayu dan sejarah negeri Perak. Tapi, adakah generasi baru tanah air mendalami kisah yang berlaku dan tahu kisah serta kaitan Sisles dengan negeri Perak? Jika anda seorang warga negara Malaysia, tambahan lagi anak kelahiran negeri Perak, jangan anda tidak tahu bahawa Sisles ni sebenarnya adalah kepulauan yang menjadi tempat penjajah Inggeris membuang Sultan Abdullah iaitu Sultan Perak ke-26, Tengku Menteringah Ibrahim, Laksmana Muhammad Amin, Syahbandar Uda Makmur serta 47 pembesar Perak lain pada tahun 1877. Pembesar negeri Perak yang dibuang ke Sisles dituduh terlibat dalam pembunuhan J.W.W. Bush selaku residen pertama Inggeris di Perak, yang mana peristiwa tersebut telah berlaku di Pasir Salak Perak pada tahun 1875. Pembuangan negeri kepada semua yang tertuduh dilakukan oleh pihak penjajah kerana mereka bimbang, takut dan gerun dengan kekuatan orang Melayu. Penyair-penyair di serata negara barat menganggap bahawa Pulau Sisles ni adalah syurga yang hilang kerana keindahan pulau ni yang airnya menjadi biru dikelilingi lanskap alam semula jadi yang memukau dan hebat. Di Republik Sisles adalah hampir sama dengan negara Malaysia. Mungkin inilah yang menyebabkan penjajah Inggeris membuang Sultan Abdullah dan para pembesar Perak ke Pulau Sisles kerana iklimnya yang hampir sama. Pulau Sisles ni juga menjadi tempat buangan raja-raja Afrika yang menentang penjajah Inggeris, Perancis dan sebagainya. Begitu juga raja-raja negara lain yang menentang penjajah, kesemuanya dibuang ke pulau ini. Makluman semua, Sultan Abdullah sewaktu tinggal di Pulau Sisles ada mendengar lagu rakyat kepulauan itu yang dipanggil La Roses. Baginda suka sangat lagu ni dan mencadangkan untuk menjadikan lagu rasmi negeri Perak. Almarhum Sultan Idris Shah berkenan menjadikan lagu ni sebagai lagu rasmi negeri Perak yang telah diubah suaikan, yang kemudiannya mencetuskan ilham dan rentak penciptaan lagu negaraku yang sekarang. Seperti kita tahu, terdapat banyak tasik di dunia ini dan tasik juga terbagi kepada dua bahagian, iaitu tasik semula jadi dan juga tasik buatan manusia. Dan bila sebut je pasal tasik, mesti kita akan membayangkan bahawa tasik itu adalah tempat yang sangat indah, cantik, memukau pandangan dan membolehkan kita menenangkan fikiran yang bercelaru. Tetapi, tahukah anda bahawa tasik juga merupakan salah satu kawasan yang dikira cukup bahaya, mistik dan mengerikan? Ini adalah salah satu tasik yang paling misteri di dunia dan mempunyai cerita yang tersendiri, dianggap seram dan paling misteri di dunia. Tasik ini adalah tasik biru di Kabardino-Balkaria yang terletak di Rusia. Keajaiban unik yang dicipta oleh alam ini terletak di pegunungan Kaukasus, iaitu di Kabardino-Balkaria. Ini adalah tasik yang sangat misteri. Ia kelihatan sangat kecil, tetapi lebarnya adalah 130 meter dan panjangnya adalah 235 meter. Tetapi pada masa yang sama, ketebalan air yang besar tersembunyi di dalamnya kerana mempunyai paras kedalaman yang sangat besar. Kedalaman tasik itu adalah sedalam 809 meter. Sekali pandang je, tasik biru ini pasti memukau setiap mata yang memandang. Airnya yang biru kristal membuatkan kita rasa nyaman dan selesa. Tetapi tiada sebarang hidupan pun yang tinggal di dalamnya. Malah para penduduk setempat juga tidak ke sana kerana tiada yang berani berenang di dalamnya melainkan pelancong-pelancong yang berhati kering dan juga para saintis. Tasik ini juga mengandungi kandungan hidrogen sulfat yang tinggi, menjadi punca kepada airnya yang sangat biru dan cantik. Kandungan hidrogen sulfat ini juga menghasilkan bau yang sangat tidak enak, dan sebab itulah para penduduk setempat tak nak mendekati tasik itu. Suhu tasik itu pula kekal pada 9 darjah Celsius
tidak kira cuaca ataupun musim. Yang lebih misteri tentang tasik ini adalah kedalamannya yang masih lagi menjadi tanda tanya. Tiada ukuran tepat dibaca sehingga kini dan dipercayai tasik ini tidak mempunyai dasar. Dan para penduduk juga menceritakan bahawa tasik ini didiami oleh seekor naga. Jarang sangat kita melihat atau mendengar tasik yang berwarna pink. Tasik helio yang berwarna merah jambu ini merupakan salah satu fenomena semula jadi yang wujud di Australia. Tasik helio yang terletak di sebuah kepulauan Rachel di Pulau Tengah Australia, berkeluasan sehingga 600 meter panjang bersamaan dengan 2000 kaki dan juga 250 meter lebar bersamaan dengan 820 kaki. Tasik ini dikelilingi oleh pasir dan kawasan hutan yang lebat, pokok kertas dan kayu putih pokok. Selain itu, tidak ada orang pun yang tinggal di situ. Matthew Flinders adalah orang yang pertama yang menjumpai tasik ini pada tahun 1802. Kemudian, beliau mengambil sampel air tasik tersebut dan membuat catatan di dalam buku jurnalnya. Catatan jurnal beliau dianggap catatan jurnal pertama mengenai tasik tersebut. Beliau menaiki puncak tertinggi di pulau itu dan memberi sedikit gambaran tentang persekitaran di tasik. Beliau menamakan tasik tersebut sebagai Hilly Lake, sempena dengan nama anak kapal yang meninggal dunia sebelum penggambaran menuju ke Pulau Tengah. Beliau mengunjungi semula Pulau Tengah pada tahun 1803 di bulan Mei. Penggambaran bertujuan untuk mendapatkan angsa bagi orang sakit, minyak pengendap serta beberapa tong garam daripada tasik tersebut. Penyelidik telah mengumpulkan pelbagai jenis mikroorganisma dari tasik merah jambu ini untuk ujian sampel. Hasilnya didapati bahawa kebanyakan organisma tersebut adalah alga kemerahan yang dinamakan Dunaliella salina. Alga mikrohijau halofil menghasilkan sebatian pigmen iaitu karotenoid bagi membantu menyerap cahaya matahari. Sebatian ini adalah faktor di sebalik keindahan tasik helio yang berwarna merah jambu itu. Keindahan warna tasik ini lebih menarik jika dilihat dari udara. Jika berada di tepi pantai, warnanya tidaklah begitu kelihatan terang. Tasik ini pernah dijadikan sebagai tempat untuk mengambil garam disebabkan kepekatan yang hampir sama dengan garam di Laut Mati. Tahap kemanisan tasik ini adalah 10 kali ganda dari kemanisan normal. Maksudnya, kalau kita berenang di tasik ini tidak tenggelam. Soalannya, bolehkah kita mandi? Ya, selamat untuk mandi, tetapi air tasik itu janganlah ditelan kerana peratusan garam yang sangat tinggi akan menyebabkan anggota badan kita akan rosak. Tasik ini juga terdapat di beberapa buah negara selain Australia iaitu di Senegal, China, Kanada, Sepanyol dan Azerbaijan. Kami harap nature tourism dapat memberi impak positif. Impak yang lebih positif. Impak positif kepada anda di luar sana dengan lebih lagi menghargai alam semula jadi yang bukan sahaja terdiri daripada hutan, malah terdiri dari pelbagai jenis alam semula jadi. Kami juga berharap bahawa nature tourism dapat membuka mata anda di luar sana bahawa banyak tempat yang berkaitan dengan nature tourism yang boleh kita lawati. Sekian, terima kasih.